Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang sudi menghadirkan diri ke pameran maya melalui aplikasi Google Meet ini. Tajuk yang diberi pada hari ini ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Sebelum saya mengupas isi ini dengan lebih mendalam, suka saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Syahmi bin Rahmat, kelas BM PISMP 2024. Antara isi kandungan yang terdapat dalam tajuk ini ialah yang pertama, pengertian akidah. Kedua, kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Ketiga, pengertian ibadah. Keempat, kelebihan penghayatan dari aspek ibadah. Dan yang terakhirnya, kesimpulan. Baiklah, kita akan memahami apa itu akidah. Pengertian akidah dari segi bahasa ialah akidah berasal dari kata kerja aqadah, yaqidu yang membawa maksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Manakala dari sudut istilah pula, menurut istilah akidah bererti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni yang tidak dihadiri dengan sebarang keraguan. Seterusnya, mari kita lihat kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Kelebihan yang pertama ialah melahirkan pengorbanan. Akidah yang mantap, keimanan yang kuat dapat menjadikan seorang itu pemurah dan bersikap pemberi tanpa menunggu manfaat atau maslahat dari keduniaan. Apabila seseorang itu benar-benar tulus dalam mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan, mereka tidak merasa lemah lagi dan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu di dunia ini sekalipun terpaksa mengorbankan setiap apa yang dimiliki dalam kehidupan ini. Mereka berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya dan dirinya semata-mata dengan tulus serta ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya, tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kelebihan akidah yang kedua ialah memahami konsep ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini ialah mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajipan dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Kesan apabila kita memahami konsep ma'rifatullah ialah kita tidak akan rasa takut kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan menundukkan kepalanya di hadapan makhluk lain, tidak merendahkan diri dan mengemis kepada manusia dan tidak gentar dengan kesombongan dan kebesaran dunia.
firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Baiklah, aspek yang kedua ialah ibadah. Mari kita mengenali apa itu ibadah. Ibadah dari segi bahasa bererti patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara dasarnya, ia merujuk kepada amalan-amalan khusus yang didirikan khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji serta umrah. Manakala dari sudut istilah pula, ibadah bererti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Mari kita lihat kelebihan penghayatan dari aspek ibadah. Yang pertamanya ialah membentuk akhlak yang mulia. Kesan sembahyang di dalam pembentukan akhlak boleh difahami melalui dua proses sembahyang, iaitu didirikan ketika mengambil wuduk dan pelaksanaan sembahyang. Apabila seseorang itu seringkali berwuduk dengan sempurna, maka setiap kali itulah seluruh jasadnya akan bersih dan suci. Ibarat seorang yang sentiasa menjaga kebersihan dan kekemasan dirinya, maka tidak akan ditemui padanya melainkan seorang individu yang begitu sempurna penampilan dirinya. Di antara kepentingan dan hikmah yang terdapat di dalam sembahyang ialah mencegah dari fahsya dan munkar. Ini jelas dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Serta sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya daripada mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kelebihan kedua ibadah ialah memupuk sifat kepimpinan. Asas dalam memupuk sifat kepimpinan yang baik adalah melalui didikan melaksanakan solat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembentukan diri yang dimulai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah, solat dan menumbuhkan asas akidah yang mantap diiringi dengan jati diri yang mantap. Ini dapat dilihat sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa amri bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min ghaumin umur.
Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendakinya diambil berat melakukannya. Baiklah, kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Sebelum saya menamatkan pameran maya ini, saya ingin membuat kesimpulan, iaitu dengan ini boleh dikatakan bahawa akidah dan ibadah merupakan suatu tonggak yang penting dalam kehidupan manusia. Justru itu umat Islam hendaklah mengutamakan akidah dalam segala pekerjaan di dunia. Ia sejajar dengan saran Rasulullah SAW terhadap umatnya supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu dari melakukan segala pekerjaan di dunia ini supaya tidak tersesat dari landasan yang benar. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, wabillah wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.